Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ati Razati binti Muhammad Ramli, memegang nombor metrik 202109000505. Saya akan membentangkan tajuk assignment akidah saya yang bertajuk Nabi Ibrahim yang diutuskan pada zaman Mesopotamia. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam kajian assignment saya untuk tajuk Nabi Ibrahim yang diutuskan di zaman Mesopotamia. Kita pergi kepada pengenalan. Dalam Kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat, seorang Nabi boleh didefinisikan sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu Tuhan untuk diri mereka sendiri. Namun mereka tidak wajib memberi risalah itu ataupun menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Nabi juga orang yang Allah telah utuskan kepada kita bagi menyampaikan risalah Allah. Nabi akan melakukan semua tugas mereka. Okay, kita pergi pula kepada salah silah Nabi Ibrahim, iaitu topik yang pertama. Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang ke-6 dalam Islam dan baginda digelar Al-Khalilah, iaitu kesayangan Allah. Nama sebenar Nabi Ibrahim ni adalah Ibrahim bin Azza At-Tarikh bin Tahur bin Saruj bin Ra'ul bin Falish bin Abir bin Salih bin Al-Fahshad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam anak Azar, beliau dari keturunan Nabi Syam Nuh. Bapa beliau ni ataupun ayahnya sebagai pembuat patung berhala. Beliau digambarkan sebagai dewa, iaitu dewa yang di mana orang kaum pada zaman itu menyembah satu dewa besar ini yang dipanggil Azar. So nama ibu Nabi Ibrahim ni adalah Umailah, dan ada juga yang berpendapat bahawa nama ibunya juga iaitu Nunan Karnabah bin Kausir dari Bani Al-Fahos bin Samin bin Nuh. Seterusnya kita akan pergi pada kisah Nabi Ibrahim dan Al-Quran dan hadis yang diutuskan di zaman Mesopotamia. Kita pergi kepada Al-Quran, iaitu di mana dalam surah Al-An'am ayat 74 dan surah Al-Maryam ayat 42 hingga 47, di mana kisah ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ni selalu bertanya kepada ayahnya berkaitan dengan Tuhan, namun ayahnya tidak pernah mempedulikannya dan sering menghiraukan pertanyaan dia. Lalu Nabi Ibrahim ni berniat untuk mencari Tuhan yang sebenar sebagai panduan dalam kehidupannya. Lalu Allah pun menurunkan risalah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim terus berdakwah bagi menentang penyembahan berhala yang disembah oleh kaum-kaumnya dan ahli keluarganya. Namun hari demi hari Nabi Ibrahim ni sering berkata kepada ayahnya tentang Tuhan yang sebenar, tapi ayahnya menindas ataupun ayahnya sering menolak ajakan itu, dan ayahnya pernah berkata kepada Nabi Ibrahim jika dia sering bertanya berkaitan dengan ataupun sering berdakwah kepada ayahnya dan keluarganya tentang Tuhan yang sebenar itu, maka dia pun akan dihalau daripada rumah dan diusir. Namun Nabi Ibrahim ni akur dengan kehendak ayahnya dan memohon keampunan kepada Allah agar ayahnya diampunkan. Kita pergi pada dari segi hadis, iaitu penemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di
malam Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam itu, di mana Nabi Ibrahim ni berpesan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesanan ataupun risalah yang telah diberi kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim ni kita boleh jadikan sebagai ikon kita kerana dia seorang yang sangat mentaati perintah Allah, seorang yang sangat beriman, seorang imam, dan kepimpinan dia sangat bagus yang boleh dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya kita akan pergi pada kisah Nabi Ibrahim berdasarkan kisah Israiliyat yang diutuskan di zaman Mesopotamia, di mana kisah Israiliyat berkaitan dengan penyembelihan putera Nabi Ibrahim, di mana kisah Israiliyat ini mengatakan putera yang disembelih adalah Nabi Ishak, sedangkan dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang menyatakan anak yang disembelihkan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Okey. Pendapat ulama terutama orang bukan Islam berkaitan siapa sebenarnya orang yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, adakah Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ishak. Pendapat mereka menyatakan bahawa Nabi Ishak, dan kebanyakan daripada mereka berpendapat bersetuju dengan pandangan ini dan menyatakan bahawa Nabi yang diutuskan untuk disembelih adalah Nabi Ishak dan bukanlah Nabi Ibrahim. So kita pergi pada mukjizat Nabi Ibrahim menurut kajian sains. Okey, berkaitan dengan mukjizat Nabi Ibrahim iaitu dibakar tidak hangus, di mana seperti mana yang kita tahu, bila kita dibakar oleh api mesti kita akan jadi hangus ataupun kita akan terbakar. Tapi dalam kisah ini api sifat dia tabik yang mana membakar menurut kajian sains. Namun dalam kisah Nabi Ibrahim ni keajaiban ataupun Allah telah memerintahkan api itu supaya tidak membakar Nabi Ibrahim. Secara rasionalnya pandangan saintis menyatakan bahawa apa yang diajar oleh agama ini tidak logik dan tidak masuk akal dengan generalisasi saintifik. Tapi bila kita berpegang teguh pada akidah ataupun mentauhidkan Allah, perkara itu tidak mustahil akan berlaku. Boleh jadi akan berlaku dengan ketentuan Allah, yang Allah sendiri boleh menjadikan api itu tidak panas dan tidak hangus. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada pandangan agama lain tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ni nama lain dia adalah Abraham, yang mana merupakan bapa keluhuran mereka. Bahkan apa yang disembah oleh mereka tidak berbeza dengan Allah, iaitu Bani Israel. Okey, Bani Israel ni berpendapat bahawa mereka sangat menghormati Nabi Ibrahim disebabkan mereka mengaku bahawa Nabi Ibrahim ni merupakan nenek moyang mereka, dan mereka berjanji akan mengikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Namun mereka bila tahu perkara sebenar berkaitan dengan Tuhan, mereka jadi ingkar pada perintah Nabi Ibrahim, dan mereka membuat perkara yang dilarang oleh Allah, iaitu seperti menyembah berhala, ada yang berzina dan sebagainya. Jadi dari pandangan mereka ni, sebenarnya mereka ni sayang Nabi Ibrahim ni. Mereka nak ikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim, tapi disebabkan ada beberapa perkara yang membuatkan mereka jadi tak suka, so mereka
terus mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada gejala kaum Nabi Ibrahim di zaman moden. Di mana pada zaman moden ini gejala yang berlaku adalah berkaitan dengan penyembahan berhala, di mana dalam Al-Quran menunjukkan kepada perkataan berhala yang disebut sembahan. Namun dalam bahasa Arab menyatakan bahawa benda ini tidak tertumpu kepada patung saja, namun dia boleh jadi berkaitan dengan gambar, ada gadget. Pada zaman sekarang kan kita boleh nampak orang banyak yang lagi teruk dorang penyembahan dorang pada zaman dulu dengan sekarang, di mana pada zaman sekarang mereka selalu mensia-siakan kehidupan mereka dengan teknologi yang sangat meluas sekarang, seperti dorang menyembah gadget itu, ya. Dorang 24 jam dengan bermain gadget, bermain game. Dorang tak pernah fikir bahawa perkara ini sebenarnya mensia-siakan ataupun benda ini adalah satu gejala yang sangat perlu kita elakkan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, perlu membahagikan masa kita dengan perkara duniawi dengan ukhrawi. Okey, dalam seterusnya kita akan pergi kepada sikap ataupun akhlak Nabi Ibrahim menurut hablum minallah dan hablum minannas. Okay, kita pergi kepada sifat hablum minallah, iaitu sifat hablum minallah yang ada pada Nabi Ibrahim adalah sifat wafa, iaitu menepati janji. Yang mana Nabi Ibrahim ini seorang yang menepati janji apabila bersama dengan Allah dengan melakukan kemampuan baginda dan sanggup mengorbankan anak puteranya Nabi Ismail. Dalam surah Al-Najmu ayat 37 yang bermaksud dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Dalam ayat ini menyatakan bahawa Nabi Ibrahim ni melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Baginda juga menyampaikan risalah secara sempurna kepada kaumnya. Nabi Ibrahim ni juga dia mempunyai keimanan yang sangat tinggi, seorang manusia dan sangat peribadi yang mulia dari sudut tingkah laku, perkataan dan perbuatan. Seterusnya kita akan pergi kepada sikap ataupun akhlak menurut hablum minannas, iaitu sifat asidik, di mana Nabi Ibrahim ni sangat jujur orangnya, tak kisah dari keluarganya ataupun musyrik. Baginda juga sentiasa berjujur dari segi pelbagai perkara, walaupun benda tu boleh mengancam nyawa baginda. Okay, kita pergi kepada bukti penemuan artifak ataupun makam Nabi Ibrahim menurut kajian sejarah. Okey, seperti yang kita tahu, dalam penemuan artifak ataupun makam, ada satu makam Nabi Ibrahim, iaitu makam Nabi Ibrahim itu bukanlah kubur Nabi Ibrahim, tapi dia adalah tapak kaki Nabi Ibrahim yang dibuat dari sebuah batu. Al-Makam bermaksud tapak kaki ataupun berpijak ataupun tempat berdiri. Ada yang berbeza pendapat tentang perkara ini, iaitu berkaitan dengan makam Nabi Ibrahim ini. Menurut Syed bin Jabbar, bahawa makam Nabi Ibrahim adalah sebuah batu yang berupa tapak kaki, dan benda itu adalah rahmat daripada Allah. Okey, nak kata kat sini makam yang ada di Mekah itu adalah bukan kubur Nabi Ibrahim, tapi dia adalah tapak kaki yang dipijak oleh Nabi Ibrahim. Di situ tempat di mana umat Islam kita sendiri mengerjakan haji dan solat di situ.
Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada kajian ini adalah yang pertama iaitu Nabi mempunyai pelbagai kisah yang mana masih ramai lagi umat Islam ataupun masyarakat di Malaysia ini yang memeluk agama Islam tidak mengetahui berkaitan dengan kisah Nabi ini. Kita sebagai orang Islam wajib mempercayai tentang perkara ini ataupun cerita ini yang berlaku kepada para Nabi, kerana Nabi adalah rukun iman yang keempat yang perlu kita percayai. Okey, seterusnya dalam kajian ini terdapat beberapa subtopik yang telah dibincangkan bagi masyarakat mendalami setiap sejarah kehidupan Nabi agar menjadi pedoman dalam kehidupan. Selain itu, pengkaji berharap bahawa setiap umat Islam dapat memahami dan menghayati tentang topik berkaitan dengan Nabi ini. Okey, sekian tentang Nabi Ibrahim pada zaman Mesopotamia berkaitan dengan assignment saya. So, seterusnya kita akan pergi kepada artikel pula. Okey, kita pergi pula kepada tajuk artikel kita iaitu nilai-nilai pendidikan tauhid, akhlak dan kepimpinan dalam kisah Nabi Ibrahim. Okey, artikel ini saya ambil bertujuan untuk menghuraikan setiap topik yang diminta oleh pensyarah saya. Okey, kita pergi kepada ringkasan artikel dulu, iaitu dalam artikel ini dapat diringkaskan bahawa Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah. Kita perlu menjadikan Nabi Ibrahim ini ataupun nabi-nabi yang ada yang kita kenal sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Dalam kisah-kisah Nabi ini dapat memberi banyak contoh yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita yang telah tertulis dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6. Okey, kita pergi pada isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Okey, isu-isu yang menarik berkaitan artikel ini adalah yang pertama dari sudut pendidikan tauhid, di mana kita sebagai orang Islam perlu mempercayai Tuhan itu adalah satu fitrah bagi kita. Jika kita tidak mempercayai Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak diingini atau perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah atau ketauhidan kita. Okay, kita pergi pada kedua iaitu akhlak, iaitu dari segi akhlak perbuatan yang ada dalam diri kita iaitu sifat yang kita semula jadi ataupun sikap yang ada yang mana kita melakukan ibadah dan amalan baik bagi menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa bertakwa ataupun sentiasa melakukan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah. Okay, kita pergi kepada kepimpinan, iaitu seorang individu itu seorang pemimpin mempengaruhi orang lain bagi mencapai matlamat bersama, tidak kira dari sebuah organisasi, masyarakat dan keluarga. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada menilai kekuatan, kelemahan dan sumber artikel. Okey, kita pergi kepada kekuatan dan artikel ini, di mana mengetahui bahawa mentauhidkan Allah dengan melakukan ibadah dan amalan yang baik. Bila mana kita melakukan ibadah dan amalan yang baik, kehidupan kita akan menjadi harmoni, bahagia. Dan jika kita mensia-siakan perkara itu, ia akan menjadi kemukaan kepada diri kita. Dan apabila kita tidak menerapkan sifat ketauhidan ini dalam diri kita, maka kita akan melakukan amalan-amalan yang negatif ataupun mensia-siakan. Okey, kelemahan yang ada dalam artikel ini adalah
pengkaji menjumpai bahawa ada satu perkataan iaitu perkataan Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana dalam perkataan ini penulis artikel salah eja dan perlu mengeja Khulafa Ar-Rasyidin itu dengan betul. Okey, sumbangan yang ada dalam artikel ini adalah mampu memberi pengetahuan yang lebih meluas kepada pengkaji dan masyarakat tentang nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai ketauhidan, akhlak dan kepimpinan, dan memberi pendedahan yang lebih meluas kepada para pengkaji dan masyarakat untuk mengetahui sesuatu perkara itu dengan lebih mendalam. Okey, kritikan dan ulasan pengkaji terhadap artikel. Okey, sebagai seorang pengkaji, kritikan yang saya ingin berikan adalah dalam penggunaan perkataan dan ayat yang mudah difahami agar pengkaji dapat memahami sesuatu perkara itu, iaitu pengkaji berjumpa dengan satu perkataan ini iaitu fundamental, iaitu pengkaji sendiri sukar untuk memahami maksudnya, dan penulis artikel perlu menerangkan secara lebih terperinci ataupun secara mendalam apa yang dikatakan dengan fundamental itu. Okey, ulasan yang ingin diberikan dalam artikel ini adalah dalam artikel ini mempunyai struktur kandungan yang tersusun di mana penulis menceritakan dahulu berkaitan dengan biografi Nabi Ibrahim ini. Seterusnya, barulah pengkaji mengaitkan berkaitan dengan sifat ketauhidan, lepas tu sifat akhlak dan sifat kepimpinan. Dalam konsep biografi ini, pengkaji menjumpa banyak berkaitan dengan biografi Nabi Ibrahim, tapi ada satu biografi yang sangat kuat yang digunakan oleh para pendapat ulama. Okey. Selain itu, nilai ketauhidan yang ada pada Nabi Ibrahim perlu diambil yang ada pada diri Nabi Ibrahim memerlukan masa yang lama untuk dipelajari, sebab perkara ketauhidan ini bukan senang tau nak serap dalam diri. Dia mengambil masa yang agak lama juga untuk kita terapkan dalam diri kita. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada impak pengkaji terhadap isu dan penulisan artikel. Okey, dalam artikel ini pengkaji berpendapat ada impak yang terdapat dalam penulisan artikel ini, seperti nilai ketauhidan, akhlak dan kepimpinan Nabi Ibrahim dalam mengharungi ujian dalam berdakwah. Selain itu, banyak cara untuk mengajar tauhid kepada keluarga dan umat, seperti contoh pada zaman Nabi Ibrahim dulu, baginda menggunakan kaedah ibrah mau'izah, kaedah ilmiah, kaedah hiwar jadali, kaedah demonstrasi dan kaedah keteladanan. Selain itu, kepimpinan dalam Islam mempunyai asas yang sangat kuat yang telah wujud sejak kepimpinan para nabi, sahabat dan khulafa ar-rasyidin. Lepas tu dalam kepimpinan juga ada sifat uswatul hasanah, iaitu contoh yang baik, di mana contoh yang baik ini perlu ada dalam diri kita, diterapkan dalam hati kita, dalam diri kita untuk kebaikan kita dan kebaikan untuk orang lain. Seterusnya kita pergi kepada maklumat baru yang pengkaji peroleh. Okay. Dalam kajian ini pengkaji memperolehi maklumat baru berkaitan dengan pendidikan ketauhidan ini mesti diperjuangkan. Bahkan dalam kehidupan seseorang itu perlu ada sifat ketauhidan ni sebagai taruhan. Maknanya bila kita memperjuangkan ketauhidan ni, umpama kita mati syahid sebab kita ingin menimba ilmu pengetahuan berkaitan dengan ketauhidan Allah ini, dan bila kita mati dalam keadaan mempelajarinya, itu dikira mati syahid.
Selain itu, dia dijadikan panduan kepada hidup manusia dan juga dapat membimbing orang untuk hidup di dunia ini untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa hadapan yang cerah dan harmoni. Dan ini dapat dirumuskan bahawa nilai-nilai pendidikan ketauhidan, akhlak dan kepimpinan dalam diri perlu dititik beratkan kerana sifat-sifat ataupun nilai-nilai ini menjadi pedoman ataupun menjadi semangat untuk kita untuk terus berjuang menegakkan kebenaran berkaitan dengan ketauhidan, perkara-perkara yang baik. Selain itu, kita sebenarnya tak tahu, ramai orang tak tahu betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi lain dalam menegakkan agama Islam ini, dan sifat yang baik itu perlu kita terapkan dalam diri kita. Selain itu, kita juga perlu mempelajari berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, duniawi dalam kisah-kisah Nabi ini, dan kita jadikan itu adalah satu penguat kepada kita untuk kita terus hidup dalam keadaan harmoni bersama kisah-kisah ini. Okay, kita pergi pada kesimpulan. Okay, dalam artikel ini dapat disimpulkan bahawa kita perlu memberi perhatian lebih kepada isi yang akan dihuraikan dalam setiap artikel berkaitan dengan sifat-sifat yang baik berkaitan dengan Nabi ataupun Rasul, kerana kita dapat memahami dengan lebih mudah dan pengkaji dapat mendapat apa yang dia nak kajikan berkaitan dengan tajuk-tajuk itu. Selain itu, kita juga dapat memperluaskan pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak Nabi Ibrahim ini, kerana nilai-nilai ini dapat diterap dalam diri kita sendiri. Selain itu, kita perlu pihak-pihak berkuasa perlu tambahkan lagi berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan seperti tauhid, akhlak dan kepimpinan ini dalam subjek topik dalam sekolah menengah, rendah dan universiti, supaya pelajar-pelajar ataupun student dapat lagi mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan ataupun kisah-kisah yang ada pada zaman Nabi-Nabi kita. Okay, saya rasa itu saja daripada saya untuk perbincangan kali ini. Sekian, terima kasih.